Jadi kita menceritakan tentang manusia paling bertakwa ni, bahawasanya Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan hasil pemerhatian beliau kepada Rasulullah SAW, bahawasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi akhir Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahawa Nabi SAW ini bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT yang mana tidak ada tolok bandingnya nak dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. رمضان تجلى وابتسم رمضان زمان الحسنات رمضان زمان الحسنات. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Sihat ke? Alhamdulillah, cantik masjid ni tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertamanya, terima kasih pada Tan Sri Nazir, Timbalan, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita akan adakan program Bual Bicara yang mana diterangkan oleh Tuan Imam tadi, dan bersama-sama kita pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau sebut Ustaz Dr. Zahazan ni, kira kita semua kenal lah tuan-tuan dan puan. Saya kenal daripada sekolah lagi. Buat pengetahuan Datuk, saya sekolah di SMK Etum Perak, Jasim Melaka. Datuk je Sultan Muhammad dulu. Kalau lawan nasyid, selalunya Sultan Muhammad lah menang. Tun Perak cik kalah je. Dan Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ni saya menggantikan abang sulung saya, Ustaz Zarifi. Jadi kalau tuan-tuan tengok di Facebook tu gambar dia mula-mula. Jadi last minute tuan-tuan dan puan, dia ada program jabatan pada pagi ni. Jadi macam biasalah, maka adik dia nombor 3 lah akan jadi tangkap muatnya. Selalunya nombor 2. Nombor 2 ada program lain, jadi dia ambil nombor 3. Inilah nasib adik tuan-tuan, dia jadi pemain simpanan tuan-tuan dan puan. Tak apalah, simpanan pelayan tuan-tuan dan puan. Maka pada pagi ni tuan-tuan dan puan, kita nak berbincang berkaitan dengan Ramadan yang ditangisi. Sebab kalau kita sebut Ramadan seperti mana saya alunkan qasidah pada awal tadi, Ramadan itu datang, dia pun tersenyum, kemudian Ramadan ini adalah bulan kebaikan. Maka sekarang ini tuan-tuan dan puan, kita dah masuk di bulan Ramadan 10 malam yang terakhir. Dah tak 10 dah. Barangkali hari Rabu, hari Khamis ni on the way dah tuan-tuan dan puan untuk menyambut Aidilfitri. Maka tuan-tuan dan puan, sedar ataupun tidak, sebelum pada masuk Ramadan, Tuan Imam selalu baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sekarang ni dah tak sebut Rajab dan Sya'ban. Sekarang ni Tuan Imam akan menyebut barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Apa tandanya? Allah Ta'ala telah memenuhi doa kita selama ini, mengkabulkan doa selama ini, dan kita layak dan terpilih masuk dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah. Baik. Untuk pusingan yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, saya akan jadi tukang tanyalah, moderator. Jadi yang jawabnya Datuk lah yang akan jawab. Jadi bukan kita kata saya jawab, Datuk tanya saya, tak. Jadi saya tanya je. Jadi kerja saya mudah pada pagi ni tuan-tuan. Tanya soalan saja dan akan dijawab oleh Tuan Guru kita lah. Baik, untuk soalan yang pertama Datuk. Bila mana dah masuk akhir Ramadan ini, kita nak tahu apakah yang dibuat oleh baginda Nabi SAW
dengan para sahabat pengisian yang baginda buat di akhir Ramadan ini. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Tuan pengusi yang dianggap macam kalau tak anak pun adik lah. Keluarga mereka ni perlulah kita belajar macam mana ayah mendidik anak-anak jadi orang bagus-bagus. Tansi ya. Yang dihormati Yang Berusaha Tan Sri Nazir dan juga ahli jawatan kuasa masjid, sangat dikasihi sahabat saya Ustaz Fakhrul Razi, dan kepada semua muslim muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Jadi inilah dia hari-hari yang berlalu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Inilah hari-hari yang menjadi saksi kepada kita. Ya, bila Hasan Basri menceritakan tentang hakikat hidup manusia ni, innaka majmu'atun minal ayyam. In zahaba yaumun zahaba ba'duk. Wal ayyamu idza zahabat ila yaumil qiyamati lan ta'ud. Kata beliau. Hari-hari ini umpama sebenarnya daun-daun kering yang jatuh daripada pokok, dan kalau dia jatuh dia takkan segar balik semula. Jadi inilah dia hari-hari yang tinggal, yang kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi SAW selaku manusia paling bertakwa kepada Allah, yang patut kita belajar tentang baginda. Dikarang macam-macam kitab tentang mereka, tentang Nabi kita SAW. Ya, dan setiap hari kita lihat pada hari ini orang masuk Islam. Alhamdulillah, walillahilhamd. Seorang daripada mereka ni tuan-tuan, saja saya bawa cerita ni, tuan-tuan tentu kenal ahli parlimen anti-Islam yang terkemuka di Belanda 10 tahun lalu lebih kurang, menyerang dan juga nak buat satu akta bahawasanya orang Islam dilarang migrate ke Belanda khususnya dan ke Eropah secara umumnya. Jokem namanya kan. Beliau mengkaji tentang Islam dan mengkaji tentang Rasulullah SAW, manusia yang sangat dibenci olehnya. Ya, sehinggalah beliau dicadangkan oleh Syekh Abdul Hakim Murad, kalau engkau nak kaji Islam, bacalah Islam dari sumbernya yang betul, jangan baca dari pandangan musuh-musuh Islam. Maka dia pun bacalah kisah Nabi SAW. Sampai kepada tahap Nabi memaafkan Hindun, yang merupakan seorang perempuan mempunyai peranan terbesar membunuh manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah, namanya Hamzah. Tengok-tengok Nabi menyatakan pada hari pembukaan kota Mekah, izhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kamu semua, kamu dibebaskan hari ini. Aku berkata sama macam Yusuf berkata kepada adik-beradiknya, la tathriba alaikumul yawm. Tak ada salah kamu semua, kamu aku ampunkan. Maka Jokem pun masuk Islam. Alhamdulillah. Hari ini ada beribu-ribu orang macam Jokem. Kata Dr. Zakir Naik, di Eropah sejak penganiayaan masyarakat Palestin tu sekurang-kurangnya 50,000 orang Eropah dah masuk Islam. Itu masa awal Ramadan yang lalu. Jadi kita menceritakan tentang manusia paling bertakwa ni, bahawasanya Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan hasil pemerhatian beliau kepada Rasulullah SAW, bahawasanya kana Nabi SAW yajtahidu fi akhir Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahawa Nabi SAW ini bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT yang mana tidak ada tolok bandingnya nak dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Ini secara umum ibadah yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lakukan. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim pula, bahawa Nabi dilaporkan kana idza dakhala al-ashrul awakhir ahya lailahu wa ayqaza ahlahu wa shadda mi'zarahu atau shadda al-mi'zar fi riwayatin. Bahawasanya lebih khusus lagi menceritakan Nabi ini insan yang paling hebat dari sudut ketakwaan yang kita kena belajar dan kaji dan ikut.
Dilaporkan datang 10 hari yang terakhir Ramadan, maka baginda akan bangun malamnya, menggerakkan keluarganya, termasuk menantu baginda SAW iaitu Ali karamallahu wajhah, dan syaddal mi'zar, mengetatkan kain baginda SAW, yang disebut oleh para ulama hadis, contohnya oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam Lailul Autar, bahawasanya merujuk kepada beberapa perkara lah. Antaranya kesungguhan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Antaranya tafsiran Ibn Jarir At-Tabari, bahawasanya Nabi kita akan mandi di antara maghrib dengan isyak. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat yang ramai. Maksud syaddul mi'zar itu, syadda mi'zarahu itu, maknanya mengetatkan kain itu merujuk kepada macam-macam benda. Persiapan, mandi, pakai baju yang paling elok. Macam contohnya ada seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan tentang hadis akhir zaman, tentang jassasah contohnya, tentang Dajjal, namanya Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Beliau ni asalnya beragama Kristian. Tamim ini dilaporkan akan mandi pada malam-malam terakhir Ramadan yang 10 ni, dan memakai pakaian yang paling mahal yang dia ada. Tamim seorang sahabat yang kaya. Maka dia pakai baju dia bernilai 1000 dirham. Maknanya baju tu punya kemas, cantik, tak ada berlebih kurang. Amat menyedihkan di kalangan umat Islam pada hari ini, kalau tampilnya ke meeting, ke pejabat dan sebagainya, bajunya bukan main cantik lagi Ustaz. Ya, bukan main kemas lagi. Tajam ni. Ya, kalau kena kat orang boleh luka. Tapi datang ke masjid dia, Allahu Akbar, bajunya lebih kurang je. Berkedut bajunya. Tak ada gosok, tak ada minyak wangi. Ya, tak ada pakai benda yang nampakkan kehebatan, nak jumpa dengan Zat yang Maha Agung. Jadi perkataan syaddul mi'zar itu sahaja tafsirannya begitu panjang. Senang cakap, kebanyakan para sahabat, macam ada seorang wali Allah yang memiliki karamah, tabi'i, bawah sikit daripada tabi'i. Kata Imam Malik, aku tidak pernah memandang orang belah-belah Kufah dan Basrah dari sudut periwayatan hadis mereka. Tapi bila aku jumpa ini insan ni, baru aku memperakui ilmu hadis ada pada mereka. Dia dari sudut bahasan lah, ulama-ulama Islam ni sebahagian mereka memandang orang-orang dari datang daripada Iraq itu banyak menggunakan akal fikirannya. Itu mazhab Hanafi mereka kata. Dia panggil ashabul ra'i. Banyak menggunakan akalnya macam Imam Abu Hanifah. Ya, tapi bila berjumpa dengan insan ini, namanya Ayub Sakhtiyani, seorang wali Allah yang terkemuka, kalau dia angkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan hujan. Hujan turun tuan-tuan. Kalau dia berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, berhentikanlah hujan. Hujan berhenti. Ini insan mustajab doa. Beliau ni Sakhtiyani ini disebut dalam Syiar Alamin Nubala, bila datang hari-hari akhir Ramadan ini, dia pastikan dirinya mandi dan pakai pakaian yang elok-elok, bahawa ini adalah menantikan malam-malam yang istimewa yang dijanjikan oleh Allah SWT, iaitulah Lailatul Qadar itu. Jadi ini amalan Nabi kita SAW. Tadi saya sebut yang pertama, bangunkan malamnya. Yang kedua, gerakkan keluarganya. Yang ketiga, buat persiapan untuk datang ke masjid dan sembahyang berjemaah, dan jangan menyakiti orang keliling kita. Bulan Ramadan ni bulan latihan yang penting untuk jadi orang bertakwa. Ya, kan kita tahu hadis bila Nabi SAW dikunjungi oleh 3 orang sahabat, Nabi tidak ada di rumah, maka mereka belajar daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nampaknya mereka silap buat kesimpulan. Kan kita tahu kan cerita ni kan? Macam tak tahu je. Takkan orang Al-Falah tak tahu cerita ni. Yang pertama itu melihat angle penerangan Aisyah terhadap kehidupan Nabi SAW itu, maka dibuat kesimpulan yang salah. Dia berkata, kalau begitulah amalan Nabi, maka aku nak puasa, tak nak berbuka. Baru jadi orang bertakwa macam Nabi kan?
Yang kedua pula, melihat dan mengatakan kalau begitulah cara amalan Nabi-nya, maka aku nak qiyamul lail, tak nak tidur waktu malam. Yang ketiga pula berkata, kalau begitu yang aku faham amalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka aku nak hidup membujang, tak mau berkahwin, kerana perkahwinan itu akan menyekat aku untuk beribadah kepada Allah SWT. Sampai berita tersebut kepada Nabi kan. Dan Nabi pun mengulas sallallahu alaihi wasallam dengan bersabda, tidakkah kamu tahu aku ni yang paling bertakwa kepada Allah? Ama ta'lamun anni atqakum lillah wa akhsyakum lahu. Tidakkah kamu tahu aku yang paling bertakwa pada Allah? Nak jadi orang bertakwa kena ikut aku. Fattabi'uni, ikut aku, bukan ikut orang lain. Maka jawapan Nabi, aku adalah orang paling bertakwa dan paling takut pada Allah. Aku puasa, aku berbuka, aku qiyamul lail, aku tidur, aku berkahwin dengan wa tazawwajun nisa, aku berkahwin dengan para isteriku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak ikut sunnah aku, bukan dari kalangan aku. Maka kena ikut cara Nabi SAW, dan detailnya ditunjukkan oleh para sahabat dalam amalan-amalan mereka itu tadi. Ya, jadi ini antara perkara yang kita lakukan. Kita usaha untuk tinggal merokok sebagai contohnya. Merokok itu tak ada yang kata baik lah tuan-tuan. Kan, vape ke apa segala macam, memang tak ada yang kata baik. Kita isap rokok, duduk dengan orang sebelah, orang tidak senang dengan kita. Ini balik pada cerita persiapan untuk menghadapi Lailatul Qadar. Kerana para sahabat akan pakai baju yang paling elok dan wangian yang paling menarik. Nak jumpa dengan Allah. Maka kita faham mafhum mukhalafah kat situ. Jangan bawa benda-benda busuk. Mulut kita, pakaian kita. Kan? Jadi ini satu latihan yang penting untuk kita memperbaiki diri kita menjadi orang yang lebih sempurna. Sebab tuan-tuan, kalau kita baca ayat-ayat Ramadan ini, kita akan jumpa di hujungnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau kita konsentrate 10 hari yang terakhir ni macam Nabi dan para sahabat tunjukkan, maka kita akan sampai kepada satu level apa tahu? Dipanggil ma'iyatullah. Ma'iyatullah ni maknanya kebersamaan Allah dalam segala tindak tanduk kita, yang namanya ihsan, namanya taqwa, namanya muraqabatullah itu. Dalam hidup ini kita terlalu banyak bergayut harapan, permintaan, keinginan kita dengan manusia. Kita lupa nak mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ramadan datang untuk menganjur kita, mengajar kita, nak purify iman kita, kristallisekan iman kita supaya kita memahami tidak ada benda lain dalam hidup melainkan Allah SWT sahaja. Itu tempat aku minta, aku mohon, aku merayu. Jadi waktu-waktu akhir, saat-saat yang berkualiti ini untuk membangunkan balik semula dalam diri kita itu kebersamaan dengan Allah, yang ketika Nabi Musa AS dikatakan oleh Bani Israel itu, ya sungguhnya inna lamudrakun, kami sekarang habis ni. Dalam tafsir mengatakan ribu-ribu, puluh ribu, ada mengatakan ratus ribu. Firaun dan tenteranya sedang mengepung kita. Inna lamudrakun, habislah kita, mati kita. Depan laut, belakang Firaun mengejar dengan tenteranya yang besar. Jawapan Nabi Musa apa tuan-tuan? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, bersama dengan kita ada Allah. Ini ma'iyatullah ni tuan-tuan. Rasa pengharapan kepada Allah yang kita nak bangunkan itu. Ini fitrah tuan-tuan. Ini fitrah. Ya, ada seorang sahabat di Thailand telah mengislamkan puluhan ribu manusia. Saya bertanya kepada dia, sebelum Ramadan itu Ustaz, dia mengislamkan satu ward di hospital Ustaz. Ya, sahabat ni moga Allah beri padanya. Dia dapat PhD daripada USIM. Dia orang Thailand. Saya pergi ziarah dia, Ustaz, macam mana lah Ustaz buat Ustaz ya? Mana orang boleh masuk Islam? Dia naik kereta api tu Ustaz. Sami sebelah dia, dia Islamkan Sami tu. Dia pergi ke gereja, jumpa dengan padri, habis satu assembly hari Ahad itu semua masuk Islam tuan-tuan. Allahu Akbar, hebat orang ni tuan. Saya tanya pada dia, apa cara Ustaz boleh tarik orang kepada Islam Dia kata kita usik benda-benda fitrah je. Tanya kepada dia, kalau sakit minta pada mana satu?
tu anak tu kalau sakit, minta pada mana satu? Hati fitrah tu. Minta kat siapa? Minta kat doktor ke? Minta kat siapa? Kat Sami ke? Kat siapa? Dalam fitrah itu minta pada Allah juga akhirnya kan. Ya, sama macam Nabi ketika berjumpa dengan seorang lelaki namanya Husain. Husain. Yang dia ni merupakan seorang pemuka orang Quraisy yang dihormati. Ketika berbagai usaha dilakukan oleh puak Quraisy untuk mengalahkan Nabi, dalam hujah-hujahnya mereka tumpas, tewas. Maka panggil orang tua ni untuk berjumpa dengan Nabi, berdebat dengan Nabi. Dia buta dah. Anak dia dah masuk Islam, nama anak dia Imran. Bapak dia nama Husain. Masa dia masuk ke rumah Arkam bin Abil Arkam itu untuk berdebat dengan Nabi, dia pun tak nampak. Dipimpin oleh orang. Masuk. Anak dia ada dalam majlis ilmu Nabi itu, tapi anak dia tengok je bapak dia datang. Tak heran dia ni, lelaki kafir ni. Oh, kasar pula, kafir pula Ustaz. Kafir ini datang. Ya? Maka anak dia tengok saja bapak dia masuk. Apa orang tu dia nak Maka dia kata pada Muhammad, wahai Muhammad SAW, wahai Muhammad, kenapa engkau bodohkan kami? Safahta alihatana. Kau mengatakan Tuhan kami ini tak ada, apa semua pecah belah engkau wahai Muhammad terhadap kami. Maka Nabi pun kata, sudah pakcik, dah Ami selesai. Okey, sekarang saya bercakap berapa Tuhan yang pakcik sembah? 7 dia kata. 7. Lata, Uzza, Hubal, Manat. Nama-nama Tuhan ini. Maka kalau kemarau minta pada yang mana? Satu kat langit tu dia kata. Kalau susah minta yang mana? Satu kat langit. Kalau sakit, satu kat langit. Lalu Nabi musik fitrah dia. Kalau begitu yang 6 tu apa faedahnya? Apa gunanya? Dah lah pakcik, tinggalkanlah kerja batil ini. Nabi mengusik fitrah dalam diri tuan-tuan. Jadi kita lihat Nabi ajar lelaki ni. Pakcik, amalkan doa ni. Masuk Islam lah pakcik. Pakcik mengarut ni buat apa? Kan? Mengarut minta pada yang 6 kat bumi tak boleh buat apa ni. Main minta pada Allah SWT. Yang satu tu. Tuan-tuan, saya nak cerita pada tuan ni. Kita nak bangunkan akidah itu dalam diri kita. Kita menelusuri hari-hari Ramadan ini supaya bangun jiwa muraqabah, ma'iyatullah, dan rasa kebersamaan Allah dalam segala tindak tanduk kita. Bahawa itu satu tempatnya kita minta tuan-tuan. Itu sebab tuan-tuan saya sebut takhir untuk pusingan ini. Apa tahu? Nabi pesan pada seorang sahabat, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad bima fi aidinas bukan nas. Hiduplah kamu zuhud di dunia, Allah akan sayang pada kamu. Dan janganlah minta-minta kepada manusia, nanti manusia akan sayang pada kamu. Jadi Ramadan datang untuk membangunkan perasaan ini dalam diri kita sebenarnya. Itu sebab di hujung peristiwa tentang Ramadan dan Allah sebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ramadan bulan meminta. Kata Sufyan As-Sauri, ulama besar hadis yang terkemuka di Madinah ini, bahawa beliau berkata, sungguhnya datang hari-hari akhir ini, doa lebih aku cintai daripada ibadah yang lain. Doa lebih aku cintai dari ibadah yang lain. Maknanya beritahu kat isteri kita, anak perempuan kita, sekalipun mereka uzur pada hari-hari akhir Ramadan ini, pintu berdoa masih lagi terbuka, dan itulah kelangsungan perhubungan kita dengan Allah yang kita kena bangunkan tadi. Apakah doanya tuan-tuan? Ada berbagai-bagai doa. Nabi punya tahu sifat kita ni pelupa. Maka Nabi meninggalkan ruang itu untuk keluasan kepada kita memohon. Kan macam kita pergi Mekah kan? Ada tak doa khusus yang Nabi ajar masa tawaf, masa sa'i, ada tak? Ada, tak banyak. Kenapa tak banyak tuan-tuan? Ulasan oleh Imam Nawawi, dia meninggalkan ruang luas kepada kamu untuk meminta. Cuma ada satu je kalau tawaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rukun Yamani pergi ke rukun Hajar Aswad. Selain daripada itu, doa terbuka, minta. Kerana Allah ini bukannya macam manusia. Wa bunai adama idza su'ila yaghdabu wasalil ladzi abwabuhu la tughlaqu. Mintalah kepada Allah yang pintunya tak pernah tertutup. Tuan-tuan, Mutawalli Sya'rawi memberi contoh yang menarik tentang meminta kepada Allah ni. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini ulama tafsir terkenal Mesir. Dia berkata bahawa kita dalam hidup ini
punya anak bukan? Ustaz dah kahwin tak? Handsome Ustaz kita ni, kalau tak ada boleh jadi menantu Datuk Nazir. Ya, tengok, kalau kita ada anak kan masuk college kan, maka kita pun cakap pada dia, Kak Long, abah bagi Kak Long tiap-tiap bulan RM500 ni Kak Long duit school fee tu abah bayar lain lah, 500 tu Kak Long abah bagi tiap-tiap bulan. Mana satu bapa yang baik? Dia bagi pada anak dia perempuan ini, ni 500 kali 12 bulan, 6,000. Nah, ayah bagi kau, ambil. Jangan telefon-telefon tau. Ni 6,000 ambil. Ataupun tuan-tuan dan saya adalah bapa yang kedua. Kak Long, ayah peruntukkan untuk Kak Long tiap-tiap bulan 500. Tapi kalau cuti semester, semua cover lah kan. Balik rumah, tidur, makan tidur je kan. Tapi ayah bagi tiap-tiap bulan. Dan nanti Kak Long telefon. Tuan-tuan, seorang ayah yang cintakan anak dia, dia ternanti-nanti telefon anak dia, betul tak? Masa tak telefon nak, Allah, dia tak beritahu. Tak bangun sahur, Allah kesiannya, macam tu kan? Betul tak? Ya, macam mana? Allah, tadi dia telefon kenapa? Tak bangun, macam tu kan? Oh, duit nanti dia masuk kejap lagi Bapa yang penyayang tentu dia nak dengar kata anak-anak dia, tuan-tuan. Tengah meeting pun, Ustaz sekejap. Panggilan penting ni, anak saya call. Nak jawab juga. Tuan-tuan, kalaulah sayangnya seorang ayah kepada anak, macam tu dia nak treat anak dia, kasih sayang Allah 90 kali ganda lebih pada itu, tuan-tuan. Ya, kerana bila Allah menciptakan kasih sayang tu, hanya satu bahagian saja dia bagi kepada makhluk-makhluknya, yang lain semua retain di sisi Allah SWT, tuan-tuan. Jadi Allah nak mendengar kita minta. Kenapa kita tak minta soalannya? Itu yang dikatakan Sufyan Ats-Tsauri, pakar hadis tadi, berdoa lebih aku cintai daripada ibadah yang lain andai engkau menemui Lailatul Qadar. Nampak tuan? Dan ada lagi perkara-perkara yang Nabi lakukan, saya akan ulas selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, Datuk dah bentang pada kita apa yang baginda Nabi SAW buat. Kita ulang balik, bangun malam, kejut anak isteri ni kan. Kalau ada isteri lebih pada seorang, kena call lah, dia tak duduk dalam satu rumah. Kemudian yang ketiga adalah mengetatkan kainnya, kesungguhan tu, pakaian kena comel, kemudian mandi kan, persiapan tu. Kemudian jangan menyakiti orang sekeliling kita. Dan Datuk juga terang pada kita, dan saya pun agak terkesima juga, kenapa baginda Nabi SAW dia tidak meninggalkan banyak doa. Rupa-rupanya nak suruh kita minta apa saja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah tuan-tuan dan puan, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, bila kita lihat di Malaysia ini, kalau di masjid ni saya tengok cantik lah. Kehadiran pun saya tengok pada pagi ni dengan mata kasar saya ni lebih kurang dalam 750 orang. Yang saya tak nampak lah. Yang saya nampak barangkali lebih lagi. Okay. Jadi Datuk, kita nak berbalik, nak pergi pada soalan yang kedua. Kenapa umat Islam ni dia perlu bersungguh-sungguh di bulan Ramadan? Adakah nak bagi tahu bahawasanya bulan-bulan yang lain tak seperti mana bulan Ramadan? Adakah kita kata peluang di bulan Ramadan ini tak ada di bulan-bulan yang lain? Kenapa kena bersungguh-sungguh? Boleh Datuk terang kepada kita, yang mana dah tak lama dah ni, nak Syawal dah ni, betul tak betul? Dan ada di antara kita ni Datuk, dia dah kelang kabut dah dengan pasar raya Sogo, kuih semprit dan sebagainya. Dan ada yang lebih menduka citakan, dia dah meninggalkan masjid yang daripada mula dia dah buat dah seminggu dua ni. Masuk minggu ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, dia dah slow dah. Tapi di sini Alhamdulillah, kehadiran subuh begini ni, saya difahamkan besok subuh seperti Jumaat, betul Tan Sri? Besok ni kan, ada program subuh macam Jumaat besok ni. Ada artis juga besok, apa ni, Alif Syukri pula dah. Alif Syukri apa nama dia? Alif Aziz kan nama dia? Alif Sattar. Alif ni bahaya zaman-zaman lah ni tuan-tuan. Tak, saya pun kecil mahkamah diserabut lah ni. Silakan Datuk.
Kalau kita lihat Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat dalam tafsir Tabari, tafsir Fakhr Razi, Imam Fakhruddin Razi, Syekhul Islam yang terkemuka, yang merupakan keturunan Abu Bakar Siddiq ini, beliau berkata, membawakan riwayat bahawa Nabi menceritakan tentang umat yang terdahulu. Umur mereka panjang-panjang, berjihad saja ratusan tahun. Bayangkan, macam umur Nabi Nuh itu, walabitha fi qaumihi alfa sanatin illa 50 aman. Nabi Nuh berdakwah saja 950 tahun. Ikut perhitungan Ibn Kathir, umur Nabi Nuh ini lebih kurang 2000 tahun. 1000 tahun lebih. Ya, kebanyakan Nabi-Nabi Allah umur mereka ratus-ratus tahun dan umat mereka. Maka para sahabat pun yang terkenal dengan golongan prihatin ibadah ini dan akan berlumba-lumba buat amal yang salih mereka itu, mereka pun diam, dia nampak macam hopeless. Tak ada chance lah kita ya, nak lawan umat terdahulu. Maka Allah mengurniakan untuk mereka Lailatul Qadr. Ibn Jarir Tabari membawakan tamsilan daripada hadis ataupun athar ataupun hadis mauquf bahawa perumpamaan umat yang tiga ini seperti pekerja kepada seorang majikan yang kaya. Maka pekerja yang pertama melakukan kerjanya daripada subuh sampai kepada zuhur. Menjelang waktu zuhur, dia mendapat habuannya satu beg, satu karung gandum lah contohnya. Datang pekerja kedua menyambung kerja tersebut daripada zuhur sampai ke maghrib. Menjelang maghrib, majikan yang kaya ini bagi lagi satu beg kepada engkau, nak ambil satu beg. Datang pekerja yang ketiga menyambung kerja shift itu daripada maghrib pergi ke isyak. Menjelang isyak, dia diberikan habuannya 2 beg ganjaran. Maka yang pertama dan kedua mempersoalkan, kenapa pula kami bekerja daripada pukul 8, 9, 10, 11, 12, 1. Berapa jam itu? Dapat 1. Yang kedua, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 jam dapat 1. Dia bekerja 8, 9, 1 jam dapat 2. Macam mana tu? Maka jawapan Allah kepada mereka, Dzalika fadli u'tihi man asya'u min ibadi. Ini kelebihan aku. Tak ada siapa boleh pertikaikan. Aku nak bagi aku punya hal lah. Tak ada siapa boleh persoalkan. Maka tuan-tuan, itu sebab Nabi SAW menaiki mimbar yang 3 anak tangga itu. Sajalah tuan-tuan, cerita ketawaduknya para sahabat kan. Mimbar Nabi ni ada 3 anak tangga. Mana mimbar tuan-tuan Oh, kat atas ni tak nampak. Cantik masjid tuan-tuan, macam Masjid Nabawi. Cuma mimbarnya tak sama dengan mimbar Masjid Nabawi. Tuan-tuan ya, naiknya Nabi itu 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga sampai kat platformnya. Kita semua tahu dalam Masjid Nabawi itu ada 1 tiang dipanggil tiang wangi tahu kan? Ada tiang wangi, tiang jaga, tiang taubat kan? Di atas tu ditulis. Kalau tuan-tuan tengok Raudhah Nabi itu kan, tiang tu tulis kat atas tu, tinggi, kena dongak kepala. Ada kelebihan lah kat tiang-tiang tu lah. Tapi kata Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, pengkaji sirah Nabi itu, Tuan Guru Abu Anas Al-Madani, berdoa mana-mana pun daripada riwayat yang banyak sama saja. Tak adalah khusus kena pergi tiang ni, kena pergi tiang ni, kena pergi tiang ni. Memanglah tiang-tiang tu ada sejarahnya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Apa sih cerita ni, lupa lah. Mana saya pergi ke laut lah tuan-tuan. Apa sih cerita ni Ustaz? Tiang ya, tiang. Seronok sangat jumpa tuan-tuan, orang salih ni lupa. Tangga. Nabi dia ada 3 tangga kan? Bila Nabi wafat, Abu Bakar naik kat tangga tu untuk menyampaikan khutbah. Abu Bakar tak naik nombor 3 tuan-tuan. Dia naik hanya 2 saja. Dia tanya orang, kenapa tak naik? Ke tempat Nabi SAW. Wah, sentap tuan-tuan Tak naik, tak layak Nabi punya tempat.
Datang Umar, lagi pula dia naik satu tangga saja. Tak pernah dia naik nombor 2, apatah lagi tangga yang tertinggi. Tawaduknya para sahabat. Ni, datang Sayyidina Osman, aku tak ada tempat dah. Buat mimbar yang lain, tuan-tuan. Takut, sayu. Sampai kali ni, tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan dengar khutbah Masjid Nabawi itu berbeza daripada khutbah Masjid Haram. Kalau tuan-tuan faham bahasa Arab, tuan-tuan akan tengok kenapalah Imam Masjid Nabawi ni baca sebab dan tak konsisten. Apakah mereka tak gerti public speaking? Bila tanya Imam Masjid Nabawi itu kenapa bacaannya tak teratur, dengar baik khutbah Masjid Nabawi, memang tak teratur. Dia cakap tu tak konsisten, kejap tinggi, kejap rendah. Dia tak macam di Mekah. Di Mekah tu suara dia, bila tanya pada imam a'immati Masjid Nabawi, mereka jawab, macam mana kami nak bercakap, Rasulullah ada kat situ. Nangis sebenarnya. Mereka cakap dia akan menangis. Dengar khutbah Jumaat baru ni, Masjid Nabawi menangis, tuan. Maka ditanya kepada antara ulama yang paling senior dekat Masjid Nabawi pada hari ini, namanya Ali Abdul Rahman Al-Huzaifi. Ya. Maka sebelum itu ada seorang ulama berasal keturunan dari mana? Dari dekat kita ni, apa nama? Bukan Mongolia pula. Thailand, Myanmar. Kan? Yang telah wafat. Dia keturunan Myanmar, salah seorang daripada yang telah wafat itu. Tanya kepada Ali Abdul Rahman Al-Huzaifi, ulama yang paling senior kat situ. Bahawa bila datang imam-imam muda yang nak menaiki ranking imam di masjid di Saudi, mereka akan pergi Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Maka yang muda-muda macam ustaz ni, kami takutlah imam, sebab khutbah tak berani ya. Takut. Sebab bila sebut salam-salam, Nabi jawab kan? Betul tak? Takut. Kata Al-Huzaifi, engkau takut? Aku dah 50 tahun pun memang aku tak dibaca khutbah. Aku nak nangis bila sampai ke situ. Betul ni? Jadi balik kepada mimbar Nabi ini, Nabi naik tangga pertama, Nabi kata apa? Amin. Naik yang kedua? Amin. Naik yang ketiga? Amin. Maka tanya para sahabat dalam hadis Al-Baihaqi ini dan juga Tabarani, wahai Rasulullah, apa itu amin yang Nabi ungkapkan? Jawapan Nabi, amin yang pertama adalah orang yang datang padanya Ramadan, tiada keampunan buatnya, celakalah baginya. Yang kedua, amin itu diungkapkan kepada orang yang punya ibu ayah tetapi tidak mendapat rahmat mereka dan ridha mereka, celaka baginya. Amin yang ketiga itu adalah orang yang disebut nama aku tidak bersalawat ke atas aku, celaka baginya. Jibril mengatakan dan aku mengaminkan doa itu. Maka salah satu daripada yang disebut Nabi SAW itu adalah Ramadan datang tapi tiada keampunan untuknya. Tuan-tuan, ini juga satu ayat yang penting untuk saya sampaikan kepada tuan-tuan. Sufyan Ats-Tsauri berkata, juga seorang ulama yang terkemuka hidup zaman dengan Sufyan bin Uyainah, Imam Malik. Ya, mereka berkata bahawa sebenarnya orang yang dapat kelebihan Lailatul Qadar ni adalah orang yang telah melazimi Qiyamul Lail itu tahun-tahun lamanya. Orang macam saya mungkin dapat tapi sejuzuk kecil. Sebab Nabi ada juga menyatakan siapa yang sembahyang Isyak berjemaah baginya pahala separuh malam qiyam. Sembahyang subuh berjemaah ni tadi, janji Nabi kepada yang datang, tuan-tuan, moga kita sebahagian mereka mendapat pahala qiyam sepanjang malam. Berarti kalau malam tadi qadar, kita sebahagian mereka. Tapi Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahawa orang yang memang melazimi Qiyamul Lail itu, dia akan dapat petunjuk malam itu malam qadar. Itu sebab di kalangan mereka macam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ulama besar mazhab Syafi'i di Mesir itu, wali Allah yang terkemuka itu, beliau berkata gurunya pergi angkat air sembahyang di Alexandria, di Iskandaria, air laut itu, maka dia merasakan air laut itu tawar pada malam itu dan dia tahu ini malam qadar ni. Ada orang yang dapat tanda-tanda tertentu, kilat cahaya, malam itu terang, buka pintu kat luar nampak macam siang. Ada yang nampak pokok sujud. Ini adalah rahsia Allah berikan, kata Ats-Tsauri,
hanyalah kepada mereka yang telah beriltizam qiyamul lail. Kalau orang tak beriltizam, dia cuma menumpukan 10 hari terakhir Ramadan ni, insya-Allah dia dapat, tapi dia tak dapat petunjuk-petunjuk itu. Memang tidak pentinglah bagi kita. Tetapi untuk melihat petunjuk-petunjuk itu, yang penting kita sujud. Jangan kita tunggu mana pokok tak sujud-sujud ni. Akhirnya kita yang sujud, kita tidur. Seperti berlaku pada sebahagian orang muda lah, tuan ya. Jadi maknanya melihat tanda-tanda itu, apa kelebihannya tuan-tuan? Kelebihannya menambah iman. Apa buktinya? Kerana Nabi Ibrahim minta pada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhuz arba'atan min at-tayri fasurhunna summa ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya ditunjukkan macam mana menghidupkan sekalian yang telah mati. Allah bertanya kepadanya, apa kau tidak percaya wahai Ibrahim? Nabi mengulas perkara ini, mengatakan nahnu aula bi syakki min Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim ada terlintas dalam dirinya rasa syak, mustahil benda itu berlaku. Kalau ada, kami lebih teruk daripada baginda alaihi salam. Itu maksud Nabi SAW. Maka Nabi Ibrahim ditunjuk oleh Allah, ambil 4 ekor burung, sembelih, gaulkan, gagaknya, ada Ibn Tafsir kasih kata gagaknya, burung merpatinya, burung helangnya, burung tiungnya, sembelih, campurkan, asingkan di mana-mana tempat, nanti panggil dengan nama aku, semuanya datang dan bercantum balik semula. Tuan-tuan, melihat satu kadar itu satu anugerah Allah kepada orang yang sentiasa bangun malam tahun-tahun. Itu sebab kita tengok orang itu mati ketika sujud pukul 3:30 pagi. Tuan-tuan ingat dia baru buat malam tu ke tuan-tuan? Orang yang mati jadi imam itu, tuan-tuan rasa dia baru kali itu dia jadi imam ke? Cuba tuan-tuan jawab saya. Inna ahadakum yamutu yub'atsu ala ma mata alaihi. Orang itu dia dibangkitkan nanti dalam benda yang dia suka buat. Kalau orang itu datang majlis ilmu dan suka duduk majlis ilmu, insya-Allah dia mati majlis ilmu nanti. Tuan guru itu kan sedang khutbah Jumaat mengingatkan orang, ittaqullah, dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah, jatuh dia ketika sedang menyampaikan khutbah Jumaat. Mati yang paling baik tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Orang tu sembahyang tahajud, kamera ambil. Adakah dia tengok kamera mana nak sembahyang kat kamera ni? Jadi mati. Tak tuan-tuan. Itu kesan daripada riadah. Maknanya kesan daripada mumarasah. Dia sentiasa mujahadah. Kita sebut muhabasah. Muhabasah. Ada orang sebut muhabasah. Bukan muhabasah. Muhasabah. Muhasabah tu rupa-rupanya kata Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin, dia didahului oleh peringkat-peringkat. Sebelum sampai muhasabah, dia ada mujahadah, muakabah, muatabah, kan? Murakabah, barulah sampai kepada mujahadah. Oh, sampai muhasabah. Muhasabah tu last sekali. Dia macam QC tau. Kalau kita buat produk, ada QC kat ujung kan? Boleh QC quality control lah sekali. Rupa-rupanya dia punya chapter, dia punya fasa tu ada banyak baru sampai dekat muhasabah. Tuan-tuan, jadi apa yang boleh saya sebut kepada tuan-tuan, apa yang kita patut lakukan pada hari-hari berbaki ni tuan-tuan? Tadi kita dah sebutkan bangun malam, kejut keluarga, anak kita yang berada jauh, telefon. Nak bangun sayang, bangun, banyak hajat kita pada Allah. Allah je yang boleh penuhi nak. Ya, bangun minta pada Allah, kejut, telefon. Ya tuan-tuan, telefon mereka. Kerana Nabi SAW pergi rumah Sayyidina Ali, ketuk pintu. Bangun, bangun. Ini waktu katakan Sayyidina Ali tak bangun tuan-tuan. Mustahil Sayyidina Ali tak bangun tuan-tuan. Tapi nak tunjuk prihatin itu jangan terlepas. Setengah ulama' mengatakan setakat keluarga sahaja. Makruh kita pergi bazirkan masa malam-malam yang penting ini untuk menyibukkan diri kita, menggerakkan orang lain dari keluarga. Kerana kaedahnya al-itharu fi amril qurabi makruhun. Maknanya dalam perkara-perkara qurbah, perkara kebaikan, dahulukan diri kita dan keluarga kita. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dahulukan keluarga kita. Minta anak kita, menantu kita bangun. Bangun ni waktu mustajab doa ni. Orang lain daripada itu dimakruhkan. Maknanya tak payahlah malam tu kita buat mesej berantai pula.
Hantar kat Tan Sri sama tahajud. Bangunlah Tan Sri. Tan Sri dah lama bangun sebelum saya, tuan-tuan. Kita dimakruhkan, kata kebanyakan para ulama, untuk menyibukkan diri kita dalam perkara-perkara semikian. Buat live pula, buat konten pula, tengah menangis pula. Lagilah tuan-tuan, Allah, lagilah rugi tuan-tuan. Jadikanlah bahagian ini untuk kita dengan Allah SWT, tuan-tuan. Ya, dan yang terakhir saya nak sebut pada ketika ini, jangan lupa ya, Nabi kita di akhir ini, kana akraman nas. Nabi kita adalah orang yang paling pemurah. Akram dari perkataan karim. Kana ajwadan nas. Wa ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana ashadda min rihil mursalah. Dalam hadis Bukhari Muslim menceritakan bahawa Nabi kita ni mendatangi hari-hari Ramadan, kepemurahan baginda itu sangat nampak dan jelas. Nabi memberi seolah-olah tidak takut kefakiran. Ada orang kata Nabi ini memberi daripada apa yang diambil daripada peninggalan Khadijah radhiyallahu anha. Telah ada satu kajian pada hari ini dibuat oleh seorang pakar ekonomi Islam namanya Dr. Abdul Fattah As-Saman. Dalam kajian beliau bertajuk kana nabiyyu sariyan munfiqan wa lam yakun faqiran zahidan. Nabi telah dibuktikan mengikut kajian kiraan fact and figure pada hari ini bahawa Nabi kalian SAW adalah seorang super millionaire, tuan. Kaya raya. Nabi memiliki harta ketika wafat. Dalam penilaian pakar ekonomi Islam Abdul Fattah As-Saman, untuk dibaca kajian tesis PhD ini yang diperakui benar oleh Dr. Muhammad Zuhaili, adik pada Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, diperakui benar kajiannya. Nabi meninggalkan harta waktu wafat sejumlah 380 juta RM kita, tuan-tuan. Banyak tak? Banyak. Nabi mewakafkan dan menghadiahkan, mensedekahkan sejumlah 180 juta, dipanggil mithqal, mathaqil. Mithqal maknanya dipanggil emas. Nabi memiliki emas. Kerana tiap-tiap peperangan Nabi dapat khumus 1/5. Kali dengan apa yang Nabi dapat dekat perang Khaybar yang paling banyak itu, jumlah harta yang aset yang Nabi pernah kumpulkan 380 juta RM kita. Tolong betulkan kenyataan yang mengatakan Nabi ambil duit daripada Abu Bakar, Nabi ambil duit daripada Khadijah, ini semua salah. Seorang yang karim, orang yang mulia, dia tidak akan menumpang di atas kekayaan orang lain. Kita kan, balik raya duit tak cukup, tak sempat pergi ATM lah, pinjam duit kat bini, sayang pinjam duit boleh. Lepas raya ahlan wa sahlan wa jalan, tak bayar sampai ke sudah. Lepas pinjam baru bini cakap bang yang lepas pun tak bayar lagi. Orang yang mulia dia tidak akan ambil daripada sesiapa walaupun daripada isinya. Jadi yang mengatakan Nabi menumpang di atas kekayaan Khadijah itu is totally wrong. Tak betul. Tak betul. Nabi tidak pernah menumpang kekayaan siapa pun. Nabi pinjam beli unta Abu Bakar ketika berhijrah sampai kat Madinah beberapa bulan kemudian Nabi stable, Nabi bayar balik semula. Unta Abu Bakar yang dibeli pada harga yang sangat mahal itu untuk tujuan hijrah. Jadi tuan-tuan, Ramadan datang, Ramadan pergi, tinggalkanlah bekas yang berguna untuk kita di sisi Allah. Jadikan satu rahsia kita dengan Allah. Macam ada seorang ustaz yang mulia, terkenal. Beliau ni pada hari ini banyak jawatannya, saya tak perlu sebut namanya siapa. Dia ketika belajar di Al-Azhar dulu, seorang tua, pemilik kedai runcit kecil, menginfakkan untuknya. Dia tahun 3, pakcik itu mati. Dan ustaz yang belajar kat Azhar ini fikir, manalah aku nak sambung duit ni? Tak ada duit. Anak-anak pakcik yang mulia tahu bapa mereka menginfakkan jumlah bukan banyak sangat pun. Belajar kat Azhar tu RM300 kita dah cukup sebulan. Kan school fee semua free kan? Maka anak-anaknya, cikgu dan sebagainya mengumpulkan duit, teruskan beasiswa bapa itu kepada ustaz ni. 2 tahun kemudian ustaz ni pun pulang ke Malaysia. Ni ustaz ni cerita pada saya, tak payah sebut namanya lah. Dia tak suruh cerita namanya. Dia balik ke Malaysia, pergilah ke kubur pakcik ni. Jumpalah dengan anak-anak pakcik ni. Kakak-kakak, abang-abang, saya dah belajar, bagi saya masa sikit. Saya pun nak dapat kerja, saya dapat duit nanti saya bayar balik. Tak ustaz lah. Halal. Tuan-tuan bayangkan pakcik yang mati ni, sekarang ustaz ni jadi orang terkenal, jadi pakar syariah itu, pensyarah dan sebagainya. Tiap hari, detik dikira oleh malaikat, pahala orang tua itu berjalan kan tuan-tuan. Lebih menyedihkan cerita ustaz ini, rupa-rupanya bil masjid kampung dan juga air dan juga TNB-nya, pakcik ini yang bayar.
Tak pernah sebut siapa pun, tuan-tuan. Maka jadikanlah dalam hidup kita ni ada satu rahsia sedekah yang kita buat. Latihan daripada Ramadan. Supaya kita ingat kita jumpa dengan Tuhan besok, inilah kelebihan duit, pahala, wakaf yang akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan Allah memberkati kita pada hari-hari Ramadan. Banyaklah berdoa kepadanya supaya Allah menerima ibadah kita. Ya, kata Muhammad bin Ma'la, kami salafus salih berdoa 6 bulan sebelum datang Ramadan supaya dapat Ramadan itu. Dah habis Ramadan, mereka berdoa lagi 6 bulan supaya diterima amalan mereka sepanjang Ramadan itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Itu pesanan daripada Datuk bahawasanya kepada kita, bila mana dah akhir Ramadan ini, perbanyakkan amalan-amalan tadi. Dari segi sedekahnya, dari segi ibadahnya dan sebagainya. Saya tertarik apa yang Datuk katakan tadi, yang orang meninggal waktu semayang jadi imam. Cerita ni berlaku kepada saya dengan Ustaz Zarifi 2 tahun lepas rasanya. Waktu tu kami ada forum subuh di Surau Al-Ittihadiyah di Shah Alam, sebelah Concord Hotel tu. Jadi kami kuliahnya hari Sabtu. Jadi besok tu yang viral seorang doktor ustaz itu, dia kuliah subuh meninggal, betul tak? Kan tengah ceramah tu kan, Surau Al-Ittihadiyah tu lah. Lepas tu bila fikir sembang dengan Zarifi, mana kata kita hari Sabtu, dia hari Ahad. Barangkali hari Sabtu tu malaikat survey dah nak ambil ni. Mujur tak ambil kita, kata. Kalau ambil kita, tak ada pada pagi ni barangkali, tuan-tuan dan perempuan. Allahu Akbar. Baik, tuan-tuan dan perempuan. Kita pergi pada soalan yang terakhir lah. Kepada yang bahagia, Ustaz Datuk Dr. Zahazan. Bila mana berakhirnya Ramadan, madrasah Ramadan, kita semua dalam bulan Ramadan semua orang jadi baik. Majoritinya begitu. Daripada Zuhur, Asar yang surau masjid tak penuh, tiba-tiba jadi penuh. Siang harinya tak makan ni, siang hari ni. Malam boleh perform pula untuk Maghrib, Isyak, Tarawih, Witir. Habis pula Witir, Moreh pula, baru balik. Besok pun sama. Konsisten sampailah ke akhirnya. Tapi bila masuk Syawal, adakah yang kita buat di bulan Ramadan itu berterusan? Ataupun kita sebut tentang amalan ibadah yang banyak ni hanya Ramadan saja? Jadi kita nak Datuk share kepada kita, istiqamah selepas Ramadan, apakah panduan dan perkongsian daripada Datuk kepada kita semua untuk persiapan kita bila mana berakhirnya Ramadan, istiqamah kita, hasilnya Ramadan ini kepada kita, apa tips berguna yang Datuk boleh share pada kita daripada kisah-kisah para sahabat baginda Nabi SAW yang kita boleh amalkan. Silakan Datuk. Salah satu ayat yang menarik berkaitan dengan istiqamah ni adalah, iaitulah firman Allah, liman syaa minhum an yastaqim. Liman syaa minkum an yastaqim. Surat Takwir ayat ke-28. Bahawa dalam ayat ini menerangkan kepada kita siapa yang hendak dia beristiqamah. Kalau kita lihat pula dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Istiqamah. Istiqamah ni kata para ulama fizik, dia adalah jarak yang paling hampir di antara dua titik. Ilmu fizik mengatakan mustaqim, garisan lurus, adalah jarak yang paling sama di antara dua titik. Maka logiknya kata Pak Hamka, ahli tafsir yang terkemuka dari seberang itu, maknanya kalau kita bayangkan jarak yang paling dekat di antara dua titik, kalau kita ikut GPS nak sampai, saya nak datang ke masjid tuan-tuan pagi tadi, saya ikut GPS, saya selamat daripada tol mungkin, selamat daripada buang masa, selamat daripada buang minyak. Itu logik akalnya. Maka istiqamah yang dimaksudkan itu, dia sudut istiarahnya adalah merujuk kepada kita menuju kepada tempat itu tanpa banyak masalah. Tapi hidup manusia ni memang dia lalai. Para sahabat yang besar macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun melihat Hanzalah
yang keluar daripada masjid Nabi dan kemudian keluar dalam keadaan berbicara mengatakan nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Hanzalah ni munafik. Maka Abu Bakar bertanya, kenapa pula wahai Hanzalah? Hanzalah berkata, tadi duduk majlis Nabi kau main lagi. Ikut Nabi cakap, keluar ni. Macam-macam hal dibuatnya. Abu Bakar kata, kalau begitu aku pun sama juga. Lalai tuan-tuan. Tapi bila Nabi mengulas perkara tersebut, sa'atan wa sa'a. Ada waktu dengan aku betul, ada waktu dengan isteri dan anak-anak. Tak boleh, tak boleh ketawa-tawa. Mana boleh begitu tuan-tuan? Nabi pun bergurau sallallahu alaihi wasallam dengan isteri dan juga anak-anak, cucu-cucu baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi istiqamah ni apa sebenarnya? Syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Nabi menyatakan bahawa surah Hud yang turun telah menyebabkan uban di kepala aku bertambah. Boleh buat kuis ni. Dan Sri, ya? Berapa uban dekat kepala Nabi kita SAW? Siapa boleh jawab? Jawab nanti Ustaz bagi RM50 tu Ustaz. Mana bagi RM50? Berapa uban dekat kepala Nabi? Jangan buka Google lah. Berapa uban dekat kepala Nabi? Hebatnya Nabi kita ni sampai uban di kepala Nabi pun dikira oleh para sahabat. Betul tak? Mughirah bin Syu'bah itu mengatakan, akulah manusia yang paling beruntung. Kenapa pula? Kerana masa jasad Nabi itu dah dikebumikan, dimasukkan oleh Al-Abbas, Ali, keluarga Nabi ni dah masuk, baringkan Nabi dalam liang lahat itu. Mughirah menjatuhkan cincinnya. Lalu para sahabat semua tengok, alamak, cincin dijatuh. Dia sengaja jatuhkan tuan-tuan. Maka keluarga Nabi pun membenarkan untuk Mughirah turun ke dalam lahat Nabi untuk mengambil cincinnya. Setengah para ulama hadis mengatakan cerita ni tak warid, ya. Tapi Ibn Kathir bawa cerita ni. Maka saya ahli hadis Zahabi. Maka Al-Mughirah masuk dan mengatakan, aku insan paling beruntung kerana akulah yang terakhir sekali memegang Nabi sebelum Nabi dikebumikan. Dia ambil cincinnya, cium Nabi SAW berkali-kali. Tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, Nabi punya uban dekat kepala tak sampai 20 lahir. Tak sampai 20 lahir. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan bahawa uban di kepala aku bertambah dengan sebab turun ayat istiqamah. Beratnya istiqamah itu. Nabi SAW pun takut kerana istiqamah menandakan satu piawaian yang tinggi. Berarti amalan yang kita lakukan itu berterusan dan meningkat walaupun sedikit. Itu sebab dari sudut ihsan yang disebut oleh Mutawalli Sya'rawi, imam tafsir yang hebat ini, bahawa mesti ada kamiyah dengan kaifiyah. Sekarang umur 40 tahun contohnya. Ustaz apa Ustaz? 20 apa? Oh, tinggal 28 tadi. Katalah pada usia 30 tahun kita sembahyang witir 1 rakaat 1 malam. Datang Ramadan kali ni jadi 3 kan? Besok tambah. Kekalkan 3. Setahun 2 tahun. Boleh besok tambah lagi jadi 5. Witir itu lebih daripada 3 sebenarnya kan? Minimum 1 itu Nabi tunjukkan bahawa ia boleh dilakukan demikian, tapi kena lebih daripada 1 lah. Jangan setakat passing mark sajalah. Jadi istiqamah ni berarti kita berusaha untuk kekal dan tambah sikit. Supaya jangan menurun ke bawah. Kerana logiknya tuan-tuan, pokok itu kalau kita tidak letak baja padanya, dia akan mati. Maka itu sebabnya kita kena konsisten. Letak baja dan siram air cukup waktu dia, supaya dia sentiasa menyubur. Maka itulah iman sebenarnya. Jadi apa peluang kita untuk jadi orang yang mustaqim ini tuan-tuan? Nombor 1 sekali, kena tambah ilmu. Kena berusaha untuk menambah ilmu. Sebab itu Allah mengatakan, qalladzina utul ilma wal iman. Allah beri kepada mereka ilmu dan juga iman. Kena cari ilmu, usaha untuk tuntut ilmu. Dan hari ini yang membimbangkan, orang semua suka dengar kat media sosial, sumbernya entah betul entah tidak. Dia kena datang belajar tuan-tuan. Ya, saya tahu Masjid Al-Falah ni muslimatnya cukup committed dengan majlis ilmu. Masjid dah bagi PhD tak pada Kak Salwa? Mana Kak Salwa? Mereka ni telah belajar bertahun-tahun, lebih 20 tahun. Maka kita tuan-tuan kena ada kelas yang bersifat berterusan dan ada kitab. Tak mau dengar-dengar sahaja. Nabi Sulaiman tu duduk dengan jin Ifrit, the most powerful jin. Nabi Sulaiman tanya padanya, kalau aku tangkap rusa dekat hutan itu, apa cara ikatnya wahai Ifrit? Jawapan Ifrit, dengan tali wahai Nabi Allah.
Ni aku cakap ni adalah hambatan kamu kan, ilmu kamu kena amalkan. Macam mana kamu nak ingat? Tulis Nabi Allah kata Ifrit kepada Nabi Sulaiman. Ma kutiba karra. Apa yang dibaca, ditulis, itu akan kekal. Ilmu kena macam tu. Kena belajar, ada buku, ada ustaz. Kalau ada sanad lagi baik, belajar. Nombor 2, istiqamah datang tuan-tuan dengan mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah cerita dalam surah Al-Ankabut. Ankabut, lebah-lebah binatang yang paling lemah. Lebah-lebah dibawa dalam Quran bukan imej yang baik tuan-tuan ya. Lebah-lebah lah binatang yang tidak elok. Yang binatang yang tidak menghargai pasangannya. Jadi Allah sebut di hujung surah ini, surah yang lebah-lebah yang lemah ini, Allah kata, walaupun lemah, tetapi kalau kamu mujahadah, aku akan tambah untuk kamu. Maknanya ada peluang untuk istiqamah lah tu. Mujahadah, lawan. Orang muda muda datang pagi ni, bawa isteri anak-anak datang ke tempat yang mulia macam ni. Jangan pergi ke supermarket yang besar-besar, mall saja, bawa anak, isteri datang kat sini. Tahu ni tempat perhimpunan orang-orang saleh. Itu namanya mujahadah, lawan. Nombor 3 tuan-tuan, mesti berdoa kepada Allah selalu. Itu sebab Nabi mengajar Muaz bin Jabal itu lepas sembahyang mengucapkan selalu, Nabi pegang tangan Muaz. Hadis ni riwayat Ahmad. Lepas sembahyang, wahai Muaz, nak tak aku ajar kau satu doa? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku untuk mengingatimu, bersyukur padamu, membaiki amal salihku kepadamu tanpa henti. Begitu juga ya, Hasan Basri berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Begitu juga ayat surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa-doa istiqamah. Nombor 4 yang terakhir sekali tuan-tuan, berkawanlah dengan orang yang istiqamah. Duduk dengan mereka. Tengok macam mana tuan boleh datang sembahyang 10 tahun dah kat sini, alhamdulillah ya. Saya nak tiru tuan gurau sikit dengan dia tuan-tuan. Di tengah doa kan, kita pergi sebelah dia, kita ambil. Tengok tak? Orang lawak tu. Tahu? Tengok Tuan Haji kita berdoa, pergi kat dia, tengah doa, ambil dan tangan dia, ambil. Gurau lah dengan orang saleh keliling kita. Terima ilmu daripadanya. Tanya dia, Tuan Haji ni Allah, dah lama saya nampak Jumaat mesti kat sini kan. Macam mana Tuan Haji boleh macam ni istiqamah Ni tak saya nak kawan dengan Tuan Haji ada anak tak? Bukan nak bagi saya seorang. Contoh. Tuan-tuan berdamping dengan orang-orang saleh. Sebab itu kita baca surah Al-Kahfi. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Duduk dengan orang yang ingat Allah. Ayat ni turun mengisahkan sahabat-sahabat yang miskin tapi mereka ni ahlu sufah. Macam siapa? Abu Zar, Abu Hurairah, Salman Al-Farisi. Mereka ni orang miskin tapi duduknya kat masjid Nabi ada sudut khas. Nabi disuruh oleh Allah untuk duduk dengan mereka tuan-tuan. Nabi SAW disuruh. Wala tuti' man aghfalna. Jangan duduk sibuk-sibuk tengok orang kat Facebook, orang ni pakai baju apa, kereta apa, hidup macam mana. Ini melalaikan kita. Nak buat apa tuan-tuan? Hati kita makin hari makin sakit. Kenapa dia boleh pakai kereta ni? Kenapa dia boleh terbang naik business class ni? Hati kita setiap hari menjadi orang tak bersyukur bila melihat benda-benda sedemikian. Hati kita akhirnya mati tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, bukan senang kan nak jadi orang yang istiqamah ni. Ada 4 yang doktor nyatakan tadi. Yang pertama, berusaha tambah ilmu. Kalau nak cari yang pertama ni tak susah. Masjid ni setiap malam saya tengok di Facebook live dia akan ada kuliah maghrib kan, bulanan, harian, kemudian muslimat pula ada kuliah duha dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mujahadah. Saya tertarik apa yang Datuk katakan tadi, bawa anak isteri ke tempat yang mulia. Masjid lah. Tak. Tapi kita duk bersungguh bawa ke shopping komplek yang paling besar ni, kita nak rasmi ni. Jadi bawa datang ke sini. Tapi masjid ni alhamdulillah jemaahnya bawa kan, ya, isteri, anak dan sebagainya. Yang ketiga, berdoa. Minta Allah Ta'ala bantu. Supaya apa yang kita usahakan di bulan Ramadan selama ni berterusanlah
untuk bulan-bulan yang lain. Dan yang keempat adalah berkawanlah dengan orang yang istiqamah. Jadi bila sebut tentang orang-orang lama ni, saya akui tuan-tuan dan puan, sebab kita pun adalah duk ceramah ni, duk ceramah di Masjid Surau ni ialah jarang-jarang sekali, sampai tahap saya tak kenal pun jemaah ni, tapi saya tahu kedudukannya. Kalau Tuan Haji selalu di tiang ni, Tuan Haji ni selalu di tiang ni. Kadang saya tegur juga, tukarlah tiang supaya saya boleh nampak perbezaan itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, terima kasih banyak pada tuan-tuan dan puan kerana hadir pada pagi ini, memberikan komitmen. Bukan senang nak hadir komitmen pada pagi ini. Sahur, kemudian siap siaga dengan gosok baju, pakai wangi-wangian kan. Kemudian datang pula, saya tengok tadi sebelum subuh tadi ramai dah, rupanya ada Qiyamulai. Kemudian dengar pula ceramah ni, nak habis pula pukul 7.45 kita habis ni. Kemudian ada pula di belakang, ada majlis khatam Quran. Saya ingatkan akad nikah rupanya khatam Quran. Dia punya hias lain macam tuan-tuan dan puan-puan. Oh, saya duk fikir yang perempuan tu gambar pengantin perempuan. Saya kata mana gambar pengantin lelaki? Oh, punya majlis khatam Quran. Masya Allah. Depan belakang tuan-tuan. Ni stage ni habis program ni. Pergi stage belakang pula. Ada lagi stage mana saya tak tahu ni. Masya Allah, hebat tuan-tuan. Sekadar itu saja tuan-tuan. Mohon maaf sepanjang sesi bual bicara ini. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita dengar, apa yang kita catat menjadi satu, kita kata, ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Dan paling penting tuan-tuan, kita amal, kita buat dan kita sampaikan juga kepada orang lain yang tak hadirlah pada pagi ini. Sekian saja tuan-tuan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.